Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa afdalu salatin wa atammu taslim ala sayyidina Muhammadin khatimin nabiyyin wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kata dia, dan wajib i'tiqad bahawa sekalian barang yang lain daripada Allah Ta'ala dan segala sifatnya itu semuanya binasa sekaliannya, melainkan 10 perkara. Baik, wajib kita i'tiqad dalam akidah Ahlussunnah kesemua perkara yang lain pada Allah Ta'ala dan sifat dia, yang ni perkara baharu, perkara baharu makhluk Allah yang lain daripada Allah dan sifat dia, kesemuanya akan binasa kecuali 10 perkara ni. Perkara ini maknanya 10 perkara ini tak binasa, bahkan dikekalkan oleh Allah Ta'ala. Allah Ta'ala kekalkan perkara ni 10 perkara ni, kerana dinyatakan secara jelas oleh oleh hadis Nabi SAW. Baik, sebelum tu kita tengok balik muka surat 14 tentang satu kalimah dulu kan. Muka surat 14 tentang perkataan dan kekurangan nasab dan kampuh, dia kata bukan kampuh, jadi gompoh ataupun mungkin yang zahirnya ialah gopoh, yang ni makna kasar dan tidak bersopan. Zahirnya yani gopoh lah. Kalau dia buat kata kah itu makna ga, jadi gompoh. Gompoh ni barangkali gopoh kot, boleh jadilah. Maknanya kasar dan tidak bersopan, jadi gitu. Gompoh itu yang zahirnya sebagaimana dinyatakan dalam asal kitab-kitab Arab macam tu. Baik, okey, kita kembali balik. Dia kata jadi kesemuanya, semua perkara yang lain pada Allah Ta'ala dan sifat dia itu binasa, melainkan 10 perkara ini. Mana 10 perkara ini tidak dibinasakan oleh Allah Ta'ala, bahkan Allah Ta'ala kekalkan walaupun sampai selepas pada hari kiamah, ya, tidak dibinasakan. Baik, yang pertamanya dia kata, iaitu yang pertamanya ruh. Yang pertama yang tidak binasa, ya, ialah ruh. Baik, tidak binasa di sini bukan maknanya sama dengan tak binasa Allah, ya. Tak binasa Allah Ta'ala ataupun kekal Allah itu sifat salbiah dia. Kekal itu zati. Yang ni tak, yang ni li ghairi. Kekal roh ataupun tidak binasa roh itu li ghairihi. Kekal dia tu kerana yang lain, kerana Allah Ta'ala kekalkan dia, bukan kerana zat dia tu kekal. Kena faham, bukan kerana zat 10 perkara ini kekal tak. Itu jadi macam Allah Ta'ala pula, berbeza. Kekal Allah, kekal zati. Kekal di sininya, kekal 10 perkara ni mana tidak binasa, ialah kekal li ghairi, kekal dengan sebab perkara yang lain, ataupun kekal dengan sebab orang lain yang mengekalkan, iaitu dengan sebab Allah Ta'ala yang kekalkan perkara ni, atau kita panggil kekal li ghairi. Baik. Yang keduanya
Yang pertamanya roh. Roh tidak binasa, walaupun binasa jasad. Kerana roh, apabila mati seorang tu, roh hanya berpindah alam sahaja. Mati seorang tu ibarat daripada keluar roh daripada jasad. Mati ni maknanya keluar roh daripada jasad. Itu ta'rif mati. Keluar roh daripada jasad, berpindah roh daripada jasad ke alam lain. Mati berpindah roh daripada jasad tu, keluar roh daripada jasad. Roh tu pindah pergi mana? Dia pindah ke alam barzakh. Jadi roh tetap tak binasa. Tetap tak binasa dengan sebab dikekalkan oleh Allah Ta'ala. Hanya Allah Ta'ala pindahkan roh itu daripada jasad ke alam lain, ke alam barzakh. Baik, yang keduanya ialah dia kata ajbuz zanabi. Ajbu fathul jim, zanabi makna ekor. Ajbuz zanab. Yang keduanya yang dikekalkan oleh Allah Ta'ala ialah ajbuz zanab. Baik, apa dia ajbuz zanab? Nombor 2 di tepi ta'liq dia kata qauluhu ajbuz zanabi, iaitu satu tulang yang amat kecil sebesar biji sawi. Satu tulang yang amat kecil yang saiznya sebesar biji sawi sahaja. Tempatnya dia berada di mana? Yang ni tempat bagi ajbuz zanab ini pada akhir tulang belakang, di ujung tulang belakang kita ni. Kalau binatang yang bertulang belakang, ujung dia ialah ekor lah. Macam kera, macam binatang lain lah, macam kucing yang ada ekor, macam anjing, binatang yang bertulang belakang. Kita bertulang belakang juga haiwan ni. Haiwan yang bertulang belakang yang ada ekor tadi, macam binatang disebutkan tadi. Manusia tak ada lah, tapi manusia hanya ada dipanggil ajbuz zanab. Nama dia nak macam ekor tapi tak ekor. Kerana apa? Kerana dia duduk di hujung tu, di hujung tulang belakang. Tulang belakang yang akhir sekali dekat tulang apa? Tulang apa panggil? Tulang punggung tu. Tulang punggung. Tulang sulbi lah. Tulang sulbi. Di akhir tulang sulbi itu dia di situlah terletaknya ajmuz zanab. Kecil tak nampak, kerana sebesar biji sawi saja. Dia ibarat di sini. Baik. Yang berada pada akhir tulang belakang. Tertentu ia dengan manusia. Tulang ini hanya ada pada manusia saja, tak ada pada binatang yang lain. Binatang lain hanya ada ekor lah. Sama ada kalau tak ada ekor pun dia ada ekor yang pendek. Binatang lain yang bertulang belakang. Manusia dia ada ajbuz zanab ini sahaja. Baik. Dan dia kata tiada binasa ia. Tiada binasa ia ajbuz zanab. Apa tujuannya Allah Ta'ala jadikan ajbuz zanab ini? Dia kata dan daripadanya lah, yang ini bermula daripada ajbuz zanab ini dijadikan manusia pada hari kiamah. Daripada ajbuz zanab yang kekal ni lah, bila manusia mati, hancur di dalam tanah, walaupun tulang tu 1000 tahun, puluh ribu tahun sekali pun tulang akan hancur, tapi ajbuz zanab tak akan hancur. Orang mati dalam rumah terbakar ataupun dibunuh dan dibakar, hangui sampai tinggal apa, abu. Ajbuz zanab tak hancur, tak akan hangui. Cina mati tu buh dalam dandang tu, bakar sampai hancur, sampai jadi abu. Dalam abu tu ada ajbuz zanab. Dia tak akan hancur sama sekali, tak akan jadi abu, dia tetap ada. Kerana dikekalkan oleh Allah Ta'ala sampai hari kiamat. Dan daripada dialah dijadikan, daripada ajbuz zanab tu dijadikan semula manusia tersebut yang sudah hancur tubuh badan dia. Dalil dia mana? Seperti barang yang di dalam hadis Bukhari dan Muslim. Riwayat Imam Bukhari Muslim jelas mengatakan ajbuz zanab ini kekal, tidak hancur. Bagaimana dalam hadis Bukhari dan Muslim, dia sebut dia kata laisa minal insan syai'un illa yabla, laisa minal insani syai'un illa yabla illa azman wahidan
wa huwa ajbuz zanabi minhu khuliqal khalqu yaumal qiyamah. Itu dalam hadis Bukhari Muslim. Tidak ada daripada manusia ini suatu pun melainkan kesemuanya akan binasa, akan hancur. Balia yabla makna hancur, kecuali satu tulang sahaja, dia kata, iaitulah ajbuz zanab. Bermula daripada tulang inilah dijadikan makhluk, yang mana ada makhluk yang ada ajbuz zanab itu manusia pada hari kiamat esok. Baik, itu yang kedua. Yang ketiganya dia kata, dan yang ketiganya jasad al-anbiya. Jasad anbiya. Yang ketiganya jasad anbiya. Jasad anbiya pun tidak binasa sampai kiamat. Allah Ta'ala kekalkan. Dan yang keempatnya syuhada. Begitu juga jasad syuhada Allah Ta'ala kekalkan, tidak binasa. Dan yang kelima seterusnya al-arash. Arash Allah pun kekal, tidak binasa. Dan kursi begitu juga. Dan lauh, yakni lauhul mahfuz. Dan qalam. Dan syurga dan neraka. Jadi kesemuanya 10 perkara ini Allah Ta'ala kekalkan, tidak binasa. Sebagai dipanggil kekal li ghairi. Kata dia, dan bahawasanya tiada mengetahuikan hakikat roh itu melainkan Allah Ta'ala. Kemudian ditanya pula, kalau roh ni akidah kita, wajib kita i'tiqad bahawasanya tiada mengetahui hakikat roh melainkan Allah. Itu dalam akidah kita ahli sunnah. Wa yas'alunaka 'anil ruh qulir ruhu min amri rabbi. Bagaimana dalam ayat Quran apabila ditanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ditanya oleh kuffar Quraisy tentang roh, maka Allah Ta'ala suruh jawab balik. Dia kata, qul ar-ruhu min amri rabbi. Roh itu daripada urusan Tuhanku. Mana ini perkara rahsia. Baik. Hakikat roh tu, kalau ditanya apakah hakikat roh, tak tahu buat pada apa. Tidak diketahui melainkan Allah Ta'ala. Itu maksudnya di sini. Baik, dia kata, dan wajib beriman dengan bahawasa mati. Wajib beriman dengan bahawasa mati itu dengan perintahan Allah Ta'ala. Dan tak dapat tiada bagi tiap-tiap makhluk daripada mati. Jadi mesti tiap-tiap makhluk itu tempuh ataupun akan merasai mati. Ini akidah kita lagi, wajib kita beriman mati itu ialah dengan perintah Allah. Dan setiap makhluk akan merasai mati. Kullu nafsin za'iqatul maut. Baik. Dan bahawasa malikal maut. Dan bahawasa malikal maut ialah yang mengambilkan roh. Itu juga kita beriman dengan bahawasanya yang mencabut nyawa kita ni hanya malikul maut. Yang mencabut, dia ditugaskan untuk mencabut nyawa. Ditugaskan oleh Allah Ta'ala untuk mencabut nyawa manusia dan jin. Baik. Dan bahawasanya roh kemudian daripada mati badan, dinikmat akan dia atau diazab akan dia hingga kembali ia kepada badannya. Begitu juga kita beriman dengan bahawasa atah di sana lagi, itu wajib beriman dengan bahawasa roh itu kemudian daripada mati badan. Roh selepas daripada mati badan, makna selepas daripada keluar roh daripada jasad masuk ke dalam alam barzakh. Roh ini dinikmatkan akan dia, yakni diberi nikmat. Roh lah yang akan merasai nikmat atau diazab akan dia, dan roh juga akan menempuh azab ataupun dikenakan azab. Kalau dia beramal ibadah dibalas dengan baik di akhirat esok, maka dia akan dinikmat dalam kubur. Kalau dia akan dibalas dengan baik
kalau dia akan diazab di akhirat esok, maka dia diazab dulu sebelum itu di dalam kubur. Yang akan rasa ini bukan tubuh badan tak, roh rasa. Yang akan rasa benda ni roh, bukan tubuh badan. Pasal tubuh badan dia akan hancur, yang kekalnya roh. Ini cerita di alam barzakh sebelum daripada dikembalikan roh ke dalam jasad pada hari akhirat esok. Itu cerita lain pula. Itu cerita lain pula apabila masuk roh ke dalam jasad hari akhirat. Itu rasa dua-dua. Rasa dua-dua tu. Baik. Hingga dia kata kembali ia kepada badannya, yang ni pada hari akhirat esok. Bila dibangkitkan di pada mahsyar, Allah Ta'ala masukkan roh dalam jasad yang diciptakan semula. Baik. Dan bahawasanya tiada mati seorang, yang ni wajib beriman dengan bahawasanya tiada mati seseorang itu melainkan tak kala sempurna rezekinya dan ajalnya. Seorang tu tak akan mati kalau tak sempurna lagi rezeki dia dan ajal dia. Tak akan mati. Dan jika dibunuh sekalipun, dia kata, kalau hari yang dia dibunuh, dihukum bunuh ataupun dibunuh, tinggal lagi sekupang rezeki dia tu, tak mati. Mana tahu orang gantung tak mati ya. Gantung tak mati. Tak usah buat. Tak usah buat hukuman apa, sama ada secara hukuman secara hak yang sebenar ke, had ke, ataupun hukuman qisas ke, ataupun hukuman had, apa saja hukuman dengan undang-undang ni, kalau tak sempurna lagi rezeki dia dan ajal dia, tak mati. Tak akan mati sama sekali. Itu maksudnya di sini. Baik. Apa makna ajal? Yang ni apa makna seorang tu tak mati kecuali dengan sempurna rezekinya dan ajal. Apa makna ajal? Makna ajal itu ialah waktu yang ditakdir oleh Allah Ta'ala pada azali. Akan selesai hidup seorang itu padanya. Itu waktu yang tetap dah. Seorang tu nak mati, keluar roh daripada tubuh badan dia, dia kena sempurna pertamanya rezeki. Ini janji Allah Ta'ala. Allah Ta'ala tetap dah. Supaya tak bercanggah janji Allah Ta'ala. Dan yang keduanya, Allah Ta'ala tetap ajar dia dah. Tetap ajar dia. Baik. Sekiranya ajar mati esok, gantung hari ni, tak mati. Esok baru mati. Dia kena tunggu sehari baru mati. Contohnya kita kata. Baik. Itu maksudnya di sini. Jadi mati itu di bergantung kepada rezeki dan ajal dia. Mati itu bergantung kepada rezeki dan ajal dia. Kerana rezeki dan ajal itu telah ditetapkan oleh Allah Ta'ala. Baik. Walaupun datang apa-apa sebab bagi mati sekalipun, tak akan berlaku mati itu kecuali sempurna dua perkara ni. Kata dia, dan bahawasanya, ini wajib juga beriman dengan bahawasanya orang yang mati itu ditanyakan mereka itu oleh Munkar dan Nakir daripada Tuhan. Munkar dan Nakir, orang yang mati, apabila mati saja seseorang tu berpindah ia ke alam barzakh, maka dia akan ditanya oleh dua orang malaikat, Munkar dan Nakir. Bertanya daripada Tuhannya, ditanyakan daripada itu takluk pada ditanya. Jadi ditanya daripada Tuhannya, ditanya tentang Tuhannya, ditanya tentang Tuhannya dan agama mereka itu, ditanya juga tentang agama mereka itu dan nabi mereka itu, dan ditanya tentang nabi mereka itu. Soalan-soalan yang akan ditanya oleh Munkar Nakir. Soalan memang bocor lah, tapi boleh jawab, tak tahulah. Soalan bocor lah. Baik. Bila ditanya soalan ini, ditanyanya kemudian daripada ditanam mereka itu. Yang ini selepas daripada mereka itu, orang yang mati itu ditanam dalam kubur. Itu barulah Munkar Nakir datang. Kemudian pula
selepas daripada Allah Ta'ala, apabila roh tu keluar daripada badan, matilah hukum dia. Kemudian apabila mereka ditanam dalam kubur, ahli keluarga semua pakat balik habis, akan datang 2 orang malaikat. Allah Ta'ala akan masukkan balik roh itu dalam jasad. Itu di situ ada khilaf ulama. Ada ulama kata dimasukkan, bukanlah dia hidup macam masuk dalam jasad balik tu, dia akan terjaga dalam kubur, berasa macam masuk dalam dunia. Itu tak kena. Kerana apa? Kerana mati ni dia hanya sekali saja keluar, roh tak boleh masuk balik dah untuk hidup kali kedua. Dimasukkan tu dipanggil separa hidup. Ada ulama kata masuk roh tu setengah badan ya. Qadar untuk nak jawab. Dia sedang kata dia dah duduk dalam kubur dah, dia nak jawab persoalan muka nakir. Ada ulama kata masuk keseluruhan, tetapi fungsi dia terhad, khusus untuk dengar dan rasa ya. Tak dengar dan nak jawab, dengar suara muka nakir dan faham dan nak jawab balik. Sekadar tu ya, tak lebih daripada tu. Dan nak rasa sakit kalau kena bedai dengan muka nakir tu, tak boleh jawab. Lebih daripada tu tidak. Baik. Kemudian orang tanya pula, dia kata selepas daripada tanam, kalau orang mati kapiak, mati bakang, tak tanam, ataupun mati hanyut, mati makan boya makan, buang dia dalam perut boya tu, ataupun mati terbakar di rumah kan, tak ada, habis, tak ada jasad dah, hancur, habis semua. Macam mana nak buat? Macam mana kita nak jawab? Masa bila muka nakir mai? Muka nakir mai, kalau kita tanam ni dah orang yang tak ada kubur, jasad dia pun hilang macam tu saja, dengan sebab terbakar ke, hancur ke, dimakan binatang buas. Maka kaedahnya di sini dipanggil ditanam. Di sini kata ulama, kata Syekhuna, dia kata tanam di sini, malaikat mai tu selepas bertanam itu dipanggil kaedah aghlabiyah. Ghalibnya bagi orang biasa ni macam tu lah. Aghlabiyah makna bila dalam keadaan tertentu berlaku matinya seorang tu dalam bukan keadaan ghalib, tak ada mafhum di sini lah. Bukan kata mafhumnya apabila seorang tu mati bukan secara ditanam, mayat dia pun tak tahu entah ke mana, duduk dalam perut rimau misalnya, habis hancur makan, duduk perut buaya. Maka adakah mereka itu selamat daripada ditanya muka nakir? Tak serupa tu juga, ditanya juga. Yang kerana nak tanyanya roh. Lepas tu syaratnya nak tanya ni dia kena masuk dalam jasad hancur habis dah. Maka dijawab oleh ulama, Allah Ta'ala wa huwa ala kulli syai'in qadir, Allah Ta'ala boleh buat balik jasad, dia buat balik. Bagaimana Allah Ta'ala boleh bangkit manusia, bangkit kubur balik, tahu tu lah. Dia nak bagi ni juga jadi boleh. Kalau ada anggota, sebahagian anggota tu Allah Ta'ala masuk roh dalam anggota tu saja, bagi dia rasa. Ini kaedah ghairu ghalib, maknanya tidak ada mafhum di sini. Bila disebut kaedah aghlabiyah, fala mafhumalah. Dari usul fiqhnya tak ada usul, tak ada mafhum. Hukum ada mafhumnya kalau tak ditanam. Kalau mereka ini tak ditanam, macam mati bukan secara adat, jasadnya tak ditemui, ataupun jasadnya hancur misalnya, tak boleh ditanam, adakah tak ditanya oleh muka nakir? Tak, ditanya juga. Tidak ada mafhum di sini. Tidak ada mafhum di sebalik perkataan ditanam tu kemudian daripada ditanam mereka itu. Ini kaedah aghlabiyah sahaja. Ghalibnya orang mati tu ditanam, lepas tanam malaikat mai. Kalau bukan secara macam ni pun malaikat mai juga. Malaikat mai tanya siapa tu juga. Baik. Jadi setiap manusia ni akan lalui perkara ni. Setiap manusia yang mati akan lalu persoalan munkar dan nakir, walaupun soalan bocor akan lalu je. Kecuali dia kata melainkan jamaah yang tertentu, kumpulan yang tertentu. Baik, setengah daripada mereka itu orang yang mati syahid.
Di antaranya orang mati syahid. Ini syahid dunia lah, akhirat. Orang mati syahid ni yang diterima syahadah dia oleh Allah Ta'ala, dia tak akan ditanya oleh Munkar Nakir. Baik. Dan bahawasanya, ataf di sana lagi, yang ni, dan wajib i'tiqad bahawasa, dan wajib i'tiqad bahawasanya setengah daripada mereka itu yang mati, bahawasa setengah daripada mereka yang mati itu diazabkan dalam kuburnya, dan setengah mereka itu di dalam nikmat. Wajib juga kita i'tiqad bahawasanya orang yang mati diazabkan dalam kubur, sebahagiannya diazab dalam kubur, dan sebahagiannya akan mendapat nikmat dalam kubur tu berdasar kepada amal masing-masing lah. Kalau amal baik di akhirat, di dunia itu dapatlah nikmat dalam kubur sebelum berasa dia mendapat nikmat di akhirat atau di dalam syurga nanti. Begitu juga sebalik dia, kalau orang yang melakukan amal buruk di dunia diazab dalam kubur, maka di akhirat sebelum daripada dia masuk neraka dalam akhirat, diazab dulu dalam kubur. Ini antara akidah kita. Baik. Dan setengah daripada azab kubur itu dinyatakan, dan setengah daripada azab kubur itu, ini dia buat jumlah lah, mu'taridhah, di antara azab kubur. Dia tanya azab kubur ni qadar mana, dia nak cerita hak paling ringan sekali. Hak berat tak payah cerita, dia nak cerita hak paling ringan. Dan setengah daripada azab kubur itu, jadi di antara azab kubur hak paling ringan, hak berat tak payah tanya dah. Dia kata bahawa mengapit oleh dua lambung kubur, dua dinding kubur ni. Dua lambung kubur tu makna dua dinding kubur tu. Dia kapit mayat tu hingga berselisih tulang rusuk. Berselisih tulang rusuk macam tu. Ni tulang rusuk kita. Bila kapit tu dia akan selisih tu. Faham tu? Dia akan selisih tu. Masuk. Tulang rusuk kita boleh duduk macam ni Kita duduk tidur ke arah kiblat. Bila mati tu kita dihadap arah kiblat. Jadi bila mai kapit ni, bila dia kapit kita ni, apa tak nak try tengok pi bubuh badan kita dekat orang duk kapit tu. Nak rasa tengok lah kan. Nak kapit, orang duk buat nak kapit enjin tu, nak cuci tu, nak perbaiki enjin. Try tengok. Nak tahu terang mana yang kata berselisih tulang rusuk. Itu seringan-ringan azab kubur dinyatakan di sini. Hak berat jangan tanya dah, dia abah ringan ni. Baik. Dan tak lepas daripada azab kubur melainkan beberapa orang yang diistisnakan dia. Wal'iyadzubillah. Dan tiada lepas daripada azab kubur ini melainkan beberapa orang yang diistisnakan, yang dikecualikan daripada azab kubur. Antaranya seperti orang yang membaca suratul Ikhlas di dalam sakit matinya. Ketika sakit mati, dia banyak akan membaca suratul Ikhlas, mudah-mudahan dia dapat kelepasan daripada azab kubur ini. Itu di antaranya. Baik. Dan bahawasanya, ni wajib lagi kita beriman, dia kata, dan wajib beriman dengan bahawasanya, ni atah di atas, dan wajib beriman dengan bahawasanya dibangkitkan mereka itu, orang yang mati itu, pada hari kiamat. Dibangkitkan mereka itu, orang yang mati itu, pada hari kiamat esok. Mana dihidupkan kembali mereka yang mati itu kali keduanya pada hari kiamat atau hari akhirat. Baik. Dan bahawasanya dihisapkan mereka itu, bahawasanya dihisapkan, iaitu wajib kita juga beriman, wajib beriman i'tiqad dengan bahawasanya dibangkitkan mereka itu pada hari kiamat dan dihisapkan mereka itu atas segala amal mereka itu, melainkan mereka yang masuk syurga dengan tiada hisap. Antara akidah kita lagi, wajib kita beriman dan percaya bahawasanya apabila manusia sudah dibangkitkan pada hari kiamat, akan dibawa kepada mahsyar dan akan dihisap di padang mahsyar segala amal ibadat mereka itu di dalam dunia. Setiap manusia akan lalui kecuali beberapa kumpulan manusia, dia kata. Iaitulah antaranya mereka yang masuk syurga tanpa hisap.
gumpulan manusia yang masuk syurga tanpa hisap ini, mereka ini tidak akan dihisap amal ibadat mereka itu. Dan lagi, dan bahawasanya segala amal mereka itu ditimbangkan dalam mizan. Ini wajib beriman dengan bahawasanya segala amal mereka itu yang dibangkitkan pada hari kiamat esok akan ditimbangkan dalam mizan. Kalau berat balik kanan, maka masuk syurga ia. Kalau berat balik kiri, maka dimasukkan ke dalam neraka. Baik. Dan bahawasanya, ini wajib juga beriman dengan bahawasanya lalu sekalian mereka itu di atas sirat apabila sudah ditimbang segala amal ibadat mereka itu dan sudah ditetapkan yang mana akan masuk syurga dan yang mana akan masuk neraka, maka semua itu akan dihambat oleh malaikat ke melalui satu titian sirat dipanggil. Titian sirat. Semua akan lalu. Bukan kata orang yang masuk syurga tak lalu, tak, dia akan lalu. Hatta orang yang masuk syurga tanpa hisab pun akan lalu. Baik. Akan dibawa oleh malaikat mereka yang sudah ditimbang amal ibadat mereka itu, dibawa lalu di atas sirat. Sirat artinya titian. Titian kepada syurga ataupun kepada neraka, dia kata. Nombor 3 di luarnya dia kata qauluhu sirat, artinya jambatan. Sirat ni maknanya jambatan yang dibentangkan di atas belakang api neraka Jahannam. Dia kawah api neraka Jahannam tu sebelum nak masuk ke syurga tu, dia bentang titian sirat atas tu, buat titi atas tu dah. Jadi kena lalu kot tu dulu. Kena lalu kot tu dulu. Orang yang ditetapkan untuk masuk neraka, dia lalu tu bukan nak ke sana, nak lalu tu terus jatuh ke dalam neraka. Dia akan jatuh ke dalam neraka. Baik. Lalu di atasnya oleh sekalian manusia hingga segala kufar dan segala anbiya dan segala mereka yang masuk syurga dengan ketiadaan hisab. Wallahu ta'ala a'lam, dia kata. Jadi titik inilah digunakan oleh kufar, digunakan juga oleh anbiya dan mursalin, dan digunakan juga oleh orang yang masuk syurga tanpa hisab untuk lalu kepada syurga ataupun kepada neraka. Baik. Dan bahawasanya, yang ini wajib beriman dengan bahawasa segala mukminin datang minum mereka itu daripada haud apabila orang yang beriman dah lalu dah ditetapkan masuk ke dalam syurga. Orang beriman dia ada dua. Orang mukmin yang amal ibadatnya ditimbang pada hari akhirat esok, ditimbang berat balik kebaikan dia, maka terus masuk syurga. Bila terus masuk syurga, dia akan, sebelum masuk syurga tu, orang mukmin ni dia akan pergi ke bila lalu tiang sirat, lepas dah. Bila lepas tu confirm lah dia masuk ke syurga. Sebelum masuk ke syurga tu, di pintu syurga tu dia ada, sebelum sampai kepada syurga tu, dia ada dipanggil haud, kolam Nabi. Di situlah orang mukmin akan minum air kolam Nabi tu. Siapa-siapa hak minum tu tak akan dahaga selama-lamanya. Setiap orang akan lalu ni. Baik, artinya kolam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau orang mukmin yang asi, kalau ditetapkan masuk neraka dulu, orang mukmin masuk neraka dulu. Lepas habis segala balasan, segala dosa yang dia buat tu, segala balasan di dalam neraka, selesai tempoh dia, dikeluarkan daripada neraka, dia tak masuk terus syurga, dia terus pergi sini juga. Mana orang mukmin yang nak masuk syurga ni, baik masuk neraka dulu ataupun terus masuk syurga, dia kena lalu kot kolam Nabi ni dulu. Baik. Dan bahawasanya mendapat mereka itu akan syafaatnya. Dan wajib juga kita beriman dengan bahawasanya mendapat mereka itu, yakni orang mukmin, mereka itu orang mukmin akan syafaat Nabi pada hari kiamat esok. Baik.
Dan terlebih besar syafaatnya itu, syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ialah syafaat pada menceraikan hukum pada mauqif. Syafaat Nabi banyak, dia ada kubra dengan sughra. Syafaat kubra ni lah yang paling besar sekali, iaitu syafaat untuk menyelesaikan hukum pada mauqif, yakni pada mahsyar. Ini syafaat paling besar sekali, mempercepatkan proses penghakiman. Nak bubuh bahasa sedap sikit, menceraikan hukum, payah, cepat proses kehakiman. Lambat dicepatkan dan dimudahkan dan diringankan. Itu syafaat kubra, pada hari kiamat, yang dikhususkan kepada orang mukmin pada hari kiamat esok. Kemudian dia ada pula syafaat lepas pada tu, syafaat dimasukkan orang mukmin terus ke dalam syurga. Patutnya dia masuk neraka, dengan syafaat Nabi nya masuk syurga. Ada juga syafaat Nabi kita, orang mukmin yang duduk dalam neraka ni dapat dengan syafaatnya dikeluarkan ke dalam, masuk ke dalam syurga. Belum sampai tempoh yang perlu dia berada dalam neraka tu, kalau katalah 20 tahun, maka mendapat syafaat Nabi nya mungkin dalam setahun saja keluar. Contoh, itu syafaat juga, tapi syafaat sughra dipanggil. Syafaat untuk keluarkan orang mukmin yang asi dalam neraka ke masuk dalam syurga. Maka dipendekkan tempoh azab tu. Tempoh azab tu dipendekkan. Baik, tapi yang besar sekali ialah syafaat kubra ni. Syafaat kubra ni lah paling besar sekali, iaitu untuk menyelesaikan hukum pada mauqif, yakni pada mahsyar, pada mahkamah Allah Ta'ala, di pada mahsyar. Baik, mauqif makna tempat berdiri lah. Mauqif tempat berdiri, iaitu di mahsyar. Ataupun kita panggil mahsyar tu sendiri, mauqif. Dan wajib beriman pula, mukallaf, dengan bahawa neraka itu sebenar. Wajib juga setiap mukallaf ini beriman bahawasanya neraka itu sebenar ia, dan telah ada ia sekarang ini. Ini waktu kita lah ni neraka sudah pun ada, bukan tak ada lagi dah. Dan bahawasanya tempat kediaman yang kekal bagi segala kafir. Neraka itu ialah tempat kediaman yang kekal selama-lamanya bagi orang yang kafir. Orang yang mati dalam kufur, tiba mati tu, tak kira lah di dunia ni dia asal kafir kan, mati pun kafir, masuk neraka ni lah. Ataupun asal di Islam, mati kufur, pun neraka ni lah, kekal. Syarat kafir tu kafir waktu dia mati. Dan barang siapa masuk akan dia, ni dimasukkan akan dia daripada mukminin, daripada kalangan orang mukmin yang derhaka itu, dimasukkan ke dalam neraka ni lah. Hukumnya tiada dikekalkan di dalamnya. Orang mukmin yang masuk dalam neraka ni tak kekal. Dia masuk mengikut tempoh azab yang sepatut dan sepadan dengan amal jahatnya ataupun dosa yang dia buat di dunia. Apabila selesai tempoh azab itu, keluar daripada neraka dan masuk dalam syurga, dengan syarat dia ada iman. Sebab tu dia kata mukmin, walaupun dia buat dosa sebesar 7 petala langit, 7 petala bumi pun, tak boleh kira sekalipun, tak terhitung sekalipun, tapi dia ada iman sebesar biji sawi, maka dia akan masuk ke dalam syurga akhirnya. Dia tak kekal. Dan bahawasanya juga wajib juga beriman mukallaf itu dengan bahawasanya pada katanya dengan bahawasa neraka, yang ni wajib beriman oleh mukallaf dengan bahawasanya neraka syurga itu sebenar. Bahawasanya syurga itu sebenar dan telah ada ia sekarang ini. Syurga itu benar dan dia pun sudah ada. Syurga ini pun sudah dicipta, dijadikan oleh Allah Ta'ala sekarang ini. Yang ni sama dengan neraka juga, Allah Ta'ala dah cipta dah. Baik, dan telah memilih setengah ulama bahawasa tempatnya di atas langit. Syurga ini sebagai ada khilaf ulama. Di kalangan ulama ni berlaku khilaf, perselisihan pendapat. Tapi dia kata setengah ulama memilih bahawasanya tempat syurganya dia di langit. Tempat syurga tu di langit.
Itu antara yang muktamad lah. Perkataan yang muktamadnya oleh setengah ulama, tempatnya ialah di atas langit. Dan orang yang kafir tiada masuk dia akan syurga sekali-kali. Orang kafir tak dapat peluang nak masuk syurga. Boleh tengok masuk tak ada peluang. Baik. Dan hanya sungguhnya dia kata, ia tempat kediaman yang kekal bagi mukmin. Dan hanya sungguhnya ia syurga ini tempat kediaman yang kekal lah bagi mukminin, bagi orang yang beriman, orang yang ada iman. Bersedap-sedap mereka itu mukminin padanya, yakni di dalamnya. Pada makna dalam, di dalamnya, dalam syurga. Bernemak-nemak, bersedap-sedap dengan bagai-bagai naim al-muqim, dengan bagai-bagai nikmat yang tetap. Baik. Dan yang terlebih lazat bagi segala nikmat syurga itu ialah memandang kepada wajah Tuhan Rabbil Karim, dia kata. Wajah makna zat di sini, bukan wajah muka dah, wajah makna zat. Ini zat Tuhan Ar-Rabbil Karim. Nikmat yang paling besar, yang paling sedap sekali dalam syurga ni, ialah memandang kepada zat Tuhan yang Rabbul Karim. Itu yang paling besar sekali. Maka martabat orang yang dapat melihat zat Allah Ta'ala ni tak sama. Ada orang boleh melihat seminggu sekali, berdasar pada amal ibadat di dunia lah. Ada orang sebulan sekali. Ada orang tu mungkin setahun sekali boleh dapat nikmat. Ada orang hari-hari. Nikmat dia besar daripada makan dalam syurga lagi. Bagaimana kita dinyatakan oleh dulu dalam perbahasan kita sifat kalam, ulama menyebut maknanya Allah Ta'ala jadikan manusia ni yang masuk dalam syurga, Allah Ta'ala akan jadikan setiap badan tu jadi deria. Kalau dia makan, dia nak rasa nikmat makan tu, setiap juzuk badan tu akan rasa nikmat makan. Bukan di lidah saja. Kita lidah masuk dalam perut habis jadi tai. Masuk dalam perut jadi najis dah. Tak rasa apa dah. Sedap di mulut saja. Ada nikmat syurga ni bila makan tu satu badan rasa sedap. Bukan Allah Ta'ala jadikan rasa sedap tu deria sedap tu seluruh badan. Kalau dengar dalam syurga tu benda yang sedap didengar seluruh badan. Tengok benda yang sedap dilihat. Orang kata apa? Yang sedap dilihat seluruh badan. Makan makanan yang sedap seluruh badan. Tapi yang paling besar sekali dia kata ialah memandang wajah Allah Ta'ala dalam syurga ni. Ini yang paling besar ni. Dan ada orang pandang itu setiap detik dan setiap ketika. Dia tak mahu hal lain dah. Maka Allah Ta'ala bagi yang ni. Baik. Kata muallif rahimahullahu ta'ala, razaqanallahu ta'ala dhalika ma'al mun'ami alaihim minan nabiyyin was-siddiqin was-syuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa walhamdulillahi rabbil alamin. Baik. Wa sallallahu wa sallama ala khairi khalqih sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin. Ini razaqana Allah, maknanya doa lah tu. Mudah-mudahan Allah Ta'ala rezeki yang kita yang tersebut, jadi yang ini melihat Allah Ta'ala dalam syurga serta nikmat yang lain, bersama-sama dengan mereka yang diberi nikmat seperti daripada kalangan Nabi dan kalangan Siddiqin dan Syuhada dan Salihin. Kata dia, dan telah selesailah daripada menghimpun risalah ini pada waktu duha di dalam jam pukul 3 hari Isnin. Telah selesai menghimpun risalah ini pada waktu duha di dalam jam pukul 3. Harinya hari Isnin 12 hari bulan Rabiul Awal. Kebetulan selesai hari itu juga. Yang pada seumpamanya
pada hari yang sama, maksudnya pada hari dan tarikh yang sama diperanakkan Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu pada tahun dihimpun risalah ini pada tahun 1313. Berapa tahun? Lah 1431. Duk ada 1413. 413. Tolak. Berapa? 100 berapa belas tahun? Tak ingat. 118 tahun. 118 tahun dah kitab ni. Iaitulah 1313 daripada hijrah Nabi Nabawiyah, daripada al-hijratin Nabawiyah. Dia kata selesai dihimpun risalah ini, selesai ditulis risalah ini pada waktu duha pukul 3. Nak kena betul. Waktu duha pukul apa? Ya? Waktu duha pukul 8 ke 9 kan? Okey. Siapa kata ni tak betul? Angkat tangan. Siapa kata cetakan ni tak betul ni? Dalam jam pukul dalam jam pukul 3 dia kata. Waktu duha tu pukul 3. Cetakan ni ihtimal salah ataupun betul. Dari segi cetakan dia tulis tu betul dah. Cedak tu yang masalahnya ni cetakan ni. Cedak tulis betul. Syekh Ahmad ni tulis betul. Dia tulis waktu duha apa semua. Tapi tang pukul 3 tu itu yang persoalan kita. Tang cetakan. Adakah cetakan ni betul atau tidak ni cetakan siapa dia ni? Jangan tengok depan tu copy and paste. Copy and paste depan ni. Tak betul. Belakang ni Isa Halabi. Ini La Faisal Halabi kan. Dar Ihya Kutub Al-Arabiyah. Yang depan ni Nahdi ni Niat Tani. Ni dia copy and paste dia. Daripada buang tu dia buat dia. Tak apa lah tu. Jadi yang betul yang macam mana? Baik, siapa kata ni salah cetakan ni? Angkat tangan. Siapa kata salah jangan angkat tangan. Ya lah. Dah waktu pukul 3 ke di sini pun waktu duha berapa tu juga lah. Di Malaysia waktu duha belum pukul ke 9 lah kita kata kan. 4 lebih ke 9. Start waktu duha lah. Waktu sughra dia panggil. Dia duhatul kubra. Kalau di sini mungkin awal sikit lah dalam pukul 7 kalau waktu tauqid saifi lah. Tauqid saifi tu mungkin waktu ni lah. Tauqid saifi awal sejam jadi lewat lagi lah. Tauqid syatawi. Tauqid syatawi tu mungkin awal sikit. Ataupun sama lah 8 lebih kak. 8 lebih lah, sama 8 lebih. Kita hanya pukul 9 pasal jam kita tu digenjot sejam daripada waktu Greenwich. Dalilnya Thailand tu kalau kita pukul 1, kalau kita pukul 6, Thailand pukul 5 subuh contoh kan. Jadi maknanya dalam pukul 8 lah asal dia. Kita pukul 9, sini pun dalam pukul 8 juga. Ini dia tak genjot dengan waktu Greenwich tu. Kita pergi genjot sejam zaman dulu ni, masa dulu. Baik. Nak apa betul ya no? Atau macam mana? Ada siapa belajar ilmu falak?
ada. Dah tak ada waktu Mekah pukul 3. Ni kalau di Mekah pun sama lah kan. Dia punya ni. Bismillah. Waktu pagi ni pukul 3. Memang 3 pagi ataupun 3 pagi ni. Tak ada lah waktu duha 3 pagi. 3 petang teruk pula. Tak logik. Dua-dua ni tak logik. 3 pagi dengan 3 petang. Ya. Sama ada salah cetak ataupun macam mana. Dah waktu duha dia kata. Waktu duha. Nak khatam dah buat lambat noh. Kita kena faham lah. Zaman dia ni tak ada lagi waktu Greenwich. Greenwich tu ialah ditetapkan oleh mana? Oleh PBB. Waktu Greenwich. Ditetapkan oleh siapa? Siapa tahu sejarah? Thaqafah Ammah. Greenwich ditetapkan oleh PBB. Greenwich di mana Greenwich? Greenwich. Satu pulau kecil di England. Pulau kecil di England situlah ditetapkan jam start pukul 12. Di situ maka seluruh dunia akan start pukul 12 pun sama dengan dia. Kata kalau dia pukul 12 maka negara lain tu akan ni lah, akan kira mengikut garis bujang, garis bujang dia. Tul ard. Garis bujang, garis ni longitude nya. Beza dia berapa jam. Kita dengan Greenwich berapa jam. Kira lah. Zaman tu mudah-mudah kata ni zaman selepas ni lah, lepas jatuh khilafah Osmaniyah. Masa ni tak jatuh lagi. Jatuh khilafah Osmaniyah tu, bila dunia ni beralih kuasa kepada barat, pada ni lah, bukan Islam, start tu lah dia letak jam dia ni tak ikut jam tu. Kan waktu Greenwich kalau kita nak buat jam kita sendiri pun boleh, kok tak sama lah. Baik, di sini dalam ilmu falak dipanggil sa'ah zawaliyah, jam zawaliyah. Dalam ilmu falak dia ada dua jenis jam. Bila kita nak bentuk, nak buat jam ni, kita nak buat satu jam zaman dulu lah, nak buat jam, dia ada dua cara. Dia panggil jam ghurubiyah, sa'ah al-ghurubiyah dan sa'ah zawaliyah. Lah ni kita bersandar kepada ni lah, nak buat ni pun boleh tapi kena bersandar pada Greenwich supaya tak jadi bercanggah dengan waktu semayang. Sebab waktu semayang pun sekarang bersandar kepada Greenwich lah. Baik, sa'ah zawaliyah dengan sa'ah ghurubiyah. Jam zawaliyah ini jam zawaliyah maknanya jam gelincir matahari. Gelincir matahari pukul 12. Jam ghurubiyah maknanya jam yang kita tetapkan waktu tenggelam matahari. Ghurubiyah. Jam yang ditetapkan pada waktu gelincir matahari, iaitu pukul 12. Bagaimana sistem moden sekarang ni pun pukul 12 itulah waktu gelincir matahari. Pukul 12 dia diletakkan, 12 tu waktu matahari duduk di tengah. Kalau ilmu falak moden tu, matahari duduk di tengah ni, belum gelincir lagi. Waktu nak gelincir sat dia. Tak sampai berapa minit, dalam tempoh seminit kot. Dia nak gelincir tu, dia duduk tengah-tengah ni, dia panggil waktu matahari pacak di tengah-tengah tu rembang. Waktu tu waktu pukul 12. Dalam ilmu falak asal falak Islam pun macam tu, dalam ilmu falak moden pun macam tu juga. Kemudian dia ada sa'ah ghurubiyah.
jam yang ditetapkan waktu tenggelam matahari, pukul 6. Maka di sini dia ada dua kaedah dalam nak bentuk jam. Boleh pilih untuk kesesuaian masing-masing lah orang yang pandai ilmu falak ni. Dan zaman dulunya digantung jam pada Masjidil Haram tu 2 jam. Bagaimana dinyatakan oleh Syekhuna Al-Falaki, dia kata dia ada 2 jam zaman dia mengaji dulu. Dia ada jam zawaliyah dan jam ghurubiyah. 2 hari sekali ada petugas akan kunci jam supaya dia tak lari. Jam zawaliyah, jam ghurubiyah. Jadi Syekh Ahmad Fatani ni dia menggunakan jam apa? Dia gunakan jam zawaliyah. Jam zawaliyah maknanya masuknya fajar pukul 6. Pukul 12 mana? Pukul 12. Masuk fajar pukul 12. Dia letak hadiah lah. Dia buat sendiri. Kalau kita nak tak, okey, selalunya subuh masuk, okey, fajar masuk, kita katalah pukul 6. Fajar masuk pukul 6 kan. Di sini itu sistem biasa lah. Gelincir matahari kita pukul 12. Kita nak buat terbalik boleh. Buat untuk kita saja. Orang lain tak boleh pakai jam kita. Kita guna jam zawaliyah, iaitu naik fajar pukul 12. Tak pusing pukul 12. Kalau naik fajar pukul 12, maknanya waktu duha pukul 3. Dalilnya, kalau naik fajar pukul 6, waktu duha pukul berapa? Pukul 9. Itu jam ghurubiyah. Kalau kita gunakan jam ghurubiyah, betul pukul 9. Sa'ah ghurubiyah, kita guna jam ghurubiyah, maknanya naik fajar itu pukul 6. Kerana pukul 6 itulah waktu tenggelam matahari, dia dinamakan jam ghurubiyah. Naik fajar itulah waktu kalau kita gunakan sa'ah ghurubiyah, maka waktu duhanya pukul 9. Tapi sini tidak. Syekh Ahmad dia guna jam zawaliyah. Masuk fajar pukul 12, maka duhanya pukul 3. Jadi tak salah cetak. Betul ada kata. Okey nah, jelas ya. Betul ya. Tak apa noh. Okey dah. Tak ada salah cetak lah di sini. Baik, katanya ala sahibiha afdalus salati ala sahibiha sahibi al-hijrah an-nabawiyah afdalus salati wa azkat tahiyyati. Pada negeri Mekah, dia kata. Dihimpun risalah ini pada negeri Mekah. Ni campur Melayu dengan Arab ni. Pada negeri Mekah al-musyarrafah, atas tangan al-faqir al-murtaji min rabbihi nailal amani. Maf'ul bagi murtaji. Siapa dia? Iaitu Ahmad bin Muhammad Zain. Ahmad bin Muhammad Zain bin Mustafa bin Muhammad Al-Fatani. Ahmad bin Muhammad Zain pada dia dia sepupu lah dengan Syekh Ahmad ni. Ismail bin Abdul Qadir nama dia, pada pengarang Baqaratul Amani. Ismail bin Abdul Qadir bin Mustafa bin Muhammad Al-Fatani. Ismail bin Abdul Qadir, Muhammad Zain dengan Abdul Qadir itu 2 beradik. Mereka sepupu lah. Kemudian satu Tok Wan lah, Mustafa tu, yang dipanggil Tok Bendang Daya, gelar sebagai Tok Bendang Daya. Yang kedua, Tok Bendang Daya pertama ialah Muhammad Al-Fatani. Tok Wan mereka ni lah malam Lailatul Qadar tu doa anak cucunya alim. Mereka ni hasil dia malam Lailatul Qadar. Tok Wan ni, Tok Bendang Daya ni dapat Lailatul Qadar dan dia doa di telaga tu. Telaga tu masih ada lagi tu, tani di Bendang Daya, kampung Bendang Daya. Minta doa pada Allah Ta'ala supaya anak cucu dia ni alim, dan keluar anak cucu dia ni alim sungguh. Dengan Allah Ta'ala
tunaikan permintaan dan doa dia tu. Nak tahu lebih lanjut, buka dalam artikel Haji Wan Muhammad Saghir, dia dah cerita. Baik. Jadi Tok Wan ini orang alim besar lah, Mustafa dan Muhammad Al-Fatani ni, depa antara ulama besar di Fatani yang buka pondok di Penang Daya. Dia digelar sebagai Tok Penang Daya. Baik. Dia kata ghafarallahu dzunubahu wa satara uyubahu wa kashafa kurubahu. Ini doa lah. Ini jumlah doaiyah. Jumlah doaiyah. Khabariyatu lafzan, insya'iyatu ma'nan. Ini seolah-olah kita kata Allah maghfir. Seolah-olahnya Allahumma maghfir dhunubahu wastur uyubahu wakshif kurubahu. Tapi diibaratkan dengan fi'il madhi, ghafarallahu dhunubah wa satara uyubah wa kashafa kurubah wa fa'ala kadzalika bi usulihi wa furu'ihi wa hawashihi wa ahbabihi wa ashabihi. Begitu juga minta Allah Ta'ala ampun dan tutup dan juga bukakan kurub dia bagi segala usul tok nenek dia dan furu' anak cucu dia, hawashi dia, anak penakan dan cucu penakan, dan ahbabihi, segala kekasih dia, dan juga segala sahabat dia. Wa kulli man lahu haqqun alaihi, dan tiap-tiap mereka yang ada hak di atas dia. Wa jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat, amin ya arhamar rahimin. Nah, itu dalil kata ghafara ini khabariyatul lafzah, insya'atu makna jumlah ini doaiyah. Sebab tu disebut amin di belakang, amin ya arhamar rahimin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin, amin. Kita baca Al-Fatihah sekali, sedekah kepada niat hadiah kepada pengarang kitab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده، يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات، وتقضي لنا بها جميع الحاجات، وتطهرنا بها من جميع السيئات، وترفعنا بها عندك على الدرجات، وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات، وعلى آله وصحبه تسليما كثيرا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم اجعل خير أيامنا يوم نلقاك وأنت راض عنا، واختم بالصالحات أعمالنا، وتوفنا مسلمين، وألحقنا بالصالحين، واغفر لنا ولوالدينا ولمشائخنا يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أحسن ختامنا أجمعين وتوفنا مسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل اللهم فينا ولا معنا شقيا ولا محروما. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Kitab ni kita minggu depan tu. Dan terakhir kita sambung minggu depan tu.